Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang sistem kawalan selanjar. Tetapi sebelum itu, ini adalah senarai ahli kumpulan saya. Untuk pengenalan sistem kawalan selanjar adalah salah satu sistem kawalan yang berfungsi secara berterusan tanpa berhenti dalam mengawal suatu proses dalam perniagaan. Sebagai contoh, dalam sesebuah syarikat, sistem kawalan selanjar ni barang-barang akan selalu dipantau. Maklumat yang disimpan di dalam sistem kawalan selanjar ni akan dikawal secara berterusan atau juga dipanggil sebagai continuous signal yang mengikut masa sebenar ketika itu. Pengesanan masa sebenar pergerakan inventory adalah merupakan sebuah proses memantau dan merekod aliran keluar masuk barang dalam stor ataupun gudang secara serta-merta dengan menggunakan teknologi terkini seperti barcode, radio frequency identification RFID dan juga sistem komputer. Ini adalah penentuan aris inventory. Bagi penentuan aris inventory, saya telah menyediakan satu graf. Berdasarkan graf yang telah disediakan, terdapat maksimum sebanyak 1000 unit, bermaksud maksimum barang yang perlu diorder adalah 1000 unit dan titik pesanan semula adalah sebanyak 500 unit, di mana bermaksud apabila barang telah mencapai 500 unit, pihak perniagaan perlu membuat restock semula. Seterusnya, untuk slide yang ini saya akan terangkan dengan lebih mendalam. Sama juga seperti graf yang sebelum ini, dapat tahap maksimum barang yang akan diorder sebanyak 1000 unit, terdapat titik pesanan semula sebanyak 500 unit. Betulnya kali ini kita menambah seperti yang anda boleh lihat, terdapat garis contoh begini, bermaksud production berjalan. Production bagi syarikat itu ataupun kita panggil sebagai syarikat XYZ itu sedang berjalan. Ya, apabila syarikat itu telah mencapai titik pesanan semula, di mana di garis itu betul-betul, maka titik pesanan semula yang sebanyak 500 unit yang tinggal, jadi syarikat perlu membuat pesanan semula sebanyak 1000 unit kembali, kerana itu adalah tahap maksimumnya terhadap barang yang diorder. Dan itulah yang akan berlaku untuk sepanjang production itu berlaku. Bagaimana sistem kawalan selanjar berfungsi. Jadi, untuk slide yang ketiga ini masih berada di slide yang sama, cuma masih maksimum yang sama, titik pesanan semula yang sama, production berjalan. Cuma yang bezanya kali ini apabila terdapat sedikit penambahan, iaitu apabila production itu berjalan menurun dah sampai titik pesanan semula 500, syarikat itu akan buat order balik kan sebanyak 1000. Jadi bila syarikat tu buat semula order sebanyak 1000 unit, maka daripada hari kita order barang sampailah hari kita nak dapat barang tu, ni kita panggil sebagai lead time. Dan lead time ni dia adalah ambil lebih kurang dalam 2 ke 3 hari macam tu. So jadi titik pesanan semula kita tadi tu dah 500 kan. So 500 tu dia boleh cover kita punya lead time yang 2 ke 3 hari tu. Jadi kita pergi ke yang seterusnya, titik pesanan. Berdasarkan graf ini semula, pengetahuan terhadap titik pesanan adalah sangat penting kerana sekiranya stok habis sampai sehari, aktiviti pengeluaran akan terganggu apabila stok tidak mencukupi proses pengesanan produk dan dapat dijalankan dengan lancar. Ini boleh menyebabkan kelewatan penghantaran kepada pelanggan. Oleh itu, syarikat perlu sentiasa memastikan para stok berada dalam tahap sama. Selain daripada itu, masa penghantaran atau lead time juga memainkan peran besar. Lead time mengingatkan pada tempoh masa antara tarikh pesanan dibuat sehingga stok tersebut tiba. Jika pesanan dibuat terlalu lewat, stok mungkin tidak dapat sampai sebelum stok sedia ada habis. Untuk mengelakkan masalah ini, pesanan perlu dilakukan berdasarkan ramalan penggunaan stok dan kejangkaan keperluan dengan adanya pengetahuan yang rapi terhadap kedua-dua aspek ini, iaitu kuantiti pesanan dan masa penghantaran, syarikat memastikan operasi pengeluaran berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Pada masa yang sama, keperluan dan permintaan pelanggan dapat dipenuhi dengan tepat pada masa yang ditetapkan. Seterusnya ialah kelebihan sistem kawalan selanjar. Yang pertama ialah pesanan semula barang dibuat setelah mencapai titik pesanan semula, iaitu pada awalnya barang akan dipesan pada kuantiti maksimum dan barang yang stok yang tersedia ada akan digunakan hingga mencapai titik pesanan semula dan kemudian akan dipesan semula pada kuantiti maksimum dan berterusan. Seterusnya, kelebihan sistem kawalan selanjar juga lebih tepat dan boleh dipercayai kerana ia sentiasa direkodkan pergerakan stok secara automatik dan berterusan, dan ia lebih efisien. Seterusnya ialah kos barang yang dijual boleh ditentukan pada bila-bila masa berdasarkan rekod masa yang dikekalkan dalam sistem. Kos barang ini boleh diketahui terus kerana sistem sentiasa simpan rekod berharga secara automatik. Jadi kita tidak perlu menunggu bulan-bulan untuk kira kos, dan bila-bila masa nak tentukan barang yang dijual boleh tengok terus dalam sistem.
Yang keempat, pengesanan masa sebenar. Sistem ini mengesan stok secara automatik. Contohnya, bila stok barang jatuh di bawah aras minimum, sistem terus beri amaran. Jadi kita boleh elakkan kehabisan stok. Yang kelima, aras inventory dikemas kini. Sistem akan maklumkan bila perlu buat pesanan semula. Ini menjadikan kerja lebih cepat dan dapat jimatkan kos. Yang keenam, kuantiti pesanan tetap. Setiap kali pesanan dibuat, jumlah samanya. Ini mudahkan proses kawalan, tak perlu kira semula dan kos inventory jadi lebih terkawal. Tanpa kawal selanjar, stok boleh habis tanpa disedari. Tapi dengan sistem ini, operasi lebih lancar. Pada keseluruhannya, sistem kawalan selanjar memainkan peranan penting dalam memastikan sesuatu proses atau peralatan dapat berfungsi dengan stabil dan efisien. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.